Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin wa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada pagi ini, pada hujung minggu, pada hari Ahad. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini akan mendapat kebaikan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa khabar semua sahabat-sahabat yang bersama dalam live kita pada pagi ini? Alhamdulillah, dalam musim-musim PKP ini kita rasanya masih lagi berada di rumah masing-masing untuk kita meneruskan penghidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan qadar yang terbaik, dengan qadar yang paling sempurna, sebagai persiapan-persiapan yang boleh kita persiapkan untuk kita bawa menjadi satu bekalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kematian kita nanti, insya-Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada pagi ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan kita menggunakan kitab pula dah. Kita masih dalam perbincangan tentang ibrah ataupun tafsiran pengajaran daripada surah As-Sajdah, surah nombor 32 dalam susunan surah-surah Al-Quran. Dan semalam kita dah habiskan 2 ayat 15 dan ayat 16. Selamat datang 2 pupu Syazwan, Labuan Clear. Alhamdulillah.
Macam mana cuaca di Labuan? Okey, panas PKP sana okey semua insya-Allah. Baik, di tempat ustaz ni di Sungai Buloh, Sarjana Utama Sungai Buloh. Pagi ni alhamdulillah panas elok, cerah elok lah. Rasanya di tempat lain pun sama kot, insya-Allah. Baik, pagi ni sahabat sekalian, saya nak sambung bermula dengan ayat 17. Ayat nombor 17 surah As-Sajdah, di mana semalam kita bincang ayat 15 dan ayat 16 yang menceritakan tentang sifat orang-orang beriman yang apabila mereka diperingatkan dengan ayat-ayat Allah, mereka akan sujud, mereka berada dalam tahap merendah diri, mereka berada dalam situasi bertasbih dan senantiasa memuji-muji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang lebih penting, orang beriman ni dia ada satu sifat, dia tidak menyombongkan diri. Dia tidak sombong lah. Maknanya dia sedar diri dia dan dia tidak menyombong di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dan orang beriman juga mereka yang kurang tidurnya di malam hari dan mereka sentiasa berdoa dengan penuh perasaan takut dihumban ke dalam api neraka, dan mereka berdoa dalam penuh pengharapan. Mudah-mudahan Allah memberikan syurga kepada mereka. Dan mereka juga turut menginfakkan harta mereka di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sahabat yang dirahmati Allah sekalian, sambil-sambil kita menonton, kita menyimak, sambil-sambil tu kita boleh pakat-pakat share lah. Kita sharekan kuliah pagi ni. Mudah-mudahan ramai lagi masyarakat yang akan melihat dan berkongsikan ilmu bersama-sama dengan kita. InsyaAllah ada pahala lah yang Allah akan beri kepada kita, insyaAllah. Baik, sahabat yang dirahmati Allah, cuba tengok ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Yang bermaksud tidak ada seorang pun yang mengetahui. Ta'lam maknanya yang mengetahui apa yang telah disembunyikan untuk mereka, yakni kepelbagaian nikmat qurrata a'yun. Yang qurrata a'yun ni sedap mata memandang, yang menyenangkan hati. Jazaa'an bima kanu ya'malun, yang merupakan sebagai balasan, satu balasan yang Allah beri terhadap apa yang telah dikerjakan semasa di dunia dahulu. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, Allah sebut dalam ayat ini, tak ada siapa pun yang betul-betul tahu apa sebenarnya balasan yang Allah nak bagi pada orang beriman dalam syurga tu nanti. Yang kita panggil balasan yang betul-betul. Yang kita tahunya sikit-sikit lah. Yang kita tahu bila Allah Ta'ala sebut dalam syurga tu jannatin tajri min tahtihal anhar. Dalam syurga tu mengalir di bawahnya atau di dalamnya sungai-sungai. Maknanya yang kita tahu dalam syurga tu ada sungai-sungai, dalam syurga tu ada kebun buah-buahan, dalam syurga tu ada
taman-taman, ada istana-istana, ada pelamin-pelamin. Ada pelamin, besok kita boleh duduk atas pelamin tu. Kan? Bukan satu pelaminnya, sangat banyak. Itu yang kita tahulah. Tahu pun kita kata hanya tahu saja. Tapi kita tak boleh nak membayangkan. Sebab ulama kata selama boleh dibayangkan itu belum lagi syurga. Kan, selama kita boleh cuba bayang itu belum syurga. Itu semua dunia punya cerita. Contohlah bila kita bayang di syurga tu ada sungai-sungai. Kita pun terbayang macam sungai Gombak contoh dah, atau sungai Perak, sungai Pahang. Itu belum syurga lagi lah. Sebab syurga ni benda yang tak boleh dibayang. Kalau kita bayang dalam syurga ada pramugari pula lah. Ada bidadari. Kita bayang bidadari itu macam pramugari lah. Itu bukan, belum lagi. Sebab itu Allah kata fala ta'lamu nafsun, tak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan dibalas oleh Allah di akhirat besok, yakni di dalam syurganya nanti, berdasarkan apa yang kita dah buat kebaikan-kebaikannya di atas muka bumi dulu. Tak ada siapa yang tahu, kecuali yang tahunya Allah saja, hakikat sebenar. Macam saya sebut tadi, kita boleh tahu yang biasa-biasa yang kita tahulah. Kan? Kita boleh tahu ni yang biasa-biasa saja, yang kita dengar dalam Quran, yang kita dengar ustaz-ustaz bercakap, bersyarah, bercerita lah. Itu je lah yang kita tahu. Contoh macam bidadari kan. Bidadari ni sahabat sekalian, dalam hadis disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli syurga yang paling koman paling teruk lah, geng syurga yang paling rendah sekali levelnya, paling rendah sekali darjatnya. Nabi kata dia akan dapat bidadari sebanyak 70 orang. Itu ahli syurga yang paling koman tu, paling teruk. Dia akan dapat 70 orang bidadari. Macam mana? Okey tak? 70 cukup tak? Kan? Kalau tak cukup, kita adjust lah. Adjust dengan amalan lah, tak? Paling koman 70 orang dalam tangan. Macam tuan-tuan yang rajin mengaji ni, saya rasa lebih lagi kan, mau 500 kot kan, penceramah lagi lebih 15,000. Sebab apa? Sebab itu gambaran yang kita boleh imagine saja. Dan Allah kata tak ada siapa pun yang betul-betul mengetahui hakikat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada siapa pun yang betul-betul orang kata tahu realiti syurga tu, tak ada. Tak ada. Selamat datang Hirman Bakhtiar. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Saudara saya lah. Baik, sahabat yang dirahmati Allah sekalian. So, Allah kata semua ganjaran itu yang saya cerita tadi baru sikit. Saya tak cerita macam mana lagi nikmat buah-buahan dalam syurga, nikmat pakaian dalam syurga, nikmat minuman dalam syurga, nikmat sungai dia. Saya tak ulah yang tu. Cuma saya sebutkan gambaran kasar. Hakikat ni Allah kata tak ada siapa yang tahu. Yang tahu betul-betul ni ialah sebenar-benarnya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tu kita kena faham lah, kita kena ingat. Yang kita tahu hanya gambaran-gambaran yang tercatat saja dalam Quran. Realitinya kita tak tahu. Macam mana sedapnya buah anggur dalam syurga besok, kita tak tahu.
macam mana sedapnya air sungai madu, sungai susu, sungai arak, ada macam-macam sungai dalam syurga. Nikmat dia tu kita tak boleh nak imagine. Kalau atas dunia ni pun kita tengok musim-musim PKP ni kan, dah macam-macam macam-macam menu keluar kan, macam-macam resepi kita tengok, daripada roti, daripada aiskrim, daripada kopi kan, segala tok nenek nampak menyelerakan lah kan. Itu dunia. Sedap atas dunia ni masa kita telan saja kan. Sedap kot mana lah atas dunia ni. Kalau Pening lah, Sofian ada Pening. Kalau Pening pesembok kan, pesembok Pening ataupun kari palikan, nalarka punya kan, 786 punya kari mamak, sedap. Pening mari lah, sedap dia masa kita telan tu je. Dah masuk dalam perut tak ada dah cerita sedap kan, tak ada dah. Sedap tu masa kita menganga mulut telan, itu sedap dunia. Dia takat halkom saja, dia tak lebih daripada itu tak. Tetapi syurga punya sedap ni makin hari makin sedap. Jangan main-main, dia lain. Macam Nabi kata, dia jangan kata makin hari, beralih sikit aja. Contoh tak, katalah kita duduk dalam syurga kan, lepas tu katalah saya pandang belah kanan ni, bidadari seorang, saya pun tengok bidadari tu. Lepas tu saya kalih belah kiri pula, lepas tu saya pandang balik bidadari yang belah kanan tadi. Nabi kata bila kamu pandang kali kedua, bidadari itu lebih cantik dari kali pertama tadi. Pandang kali ketiga, dia lebih lawa daripada kali kedua tadi. Jangan buat main tuan-tuan kan, memang tak boleh bayang punya. Dia makin lawa. Dia dalam syurga dia tak ada makin buruk, makin teruk, makin lemau, tak ada. Itu semua dunia. Akhirat dia ceritanya macam tu. Baik, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu tadi saya bacakan ayat 17. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ingat, semua ganjaran itu Allah beri berdasarkan apa yang kita buat di dunia sekarang ini. Dia based on apa yang sedang kita buat di atas dunia, yang sedang kita corakkan di dunia. Inilah sebenarnya yang menentukan nasib kita di akhirat besok. Jadi sebab itu semalam pun saya ditulis satu posting dalam Facebook saya yang page Ustaz Rahim Nasir. Kalau yang belum like, boleh like lah, Ustaz Rahim Nasir. Saya ditulis semalam, saya kata tak ramai orang yang pulun untuk mengejar akhirat, tapi banyak orang yang sibuk dengan dunia. Kan? Tak ramai orang yang kita kata pulun betul untuk negeri akhirat, yang yang betul-betul memikirkan alam akhirat, yang betul-betul buat persiapan untuk hari akhirat. Sebenarnya tak adalah ramai mana pun sebenarnya. Yang banyak kalut-kalut ni semua cerita dunia. Jadi sebab itu sahabat sekalian, itu ayat nombor 17. Baik, cuba kita tengok ayat nombor 18. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Allah kata, adakah sama? Ini soalan yang Allah tuju kepada kita. Adakah sama, kata Allah, orang yang beriman
dengan orang yang fasik. Allah sendiri tanya, sama ke orang yang beriman, yang mengaku beriman dengan orang yang fasik? Maka Allah sendiri yang menjawab, la yastaun. Allah kata dua-dua tak sama. Orang beriman dengan orang fasik tak sama. Orang beriman dengan orang kafir tak sama. Dosa, pahala tak sama. Syurga, neraka pun tak sama. Jadi kita dalam hidup ni, benda yang tak sama kita jangan samakan. Kan? Benda yang kita kata tidak sama, kita jangan samakan pula. Contoh. Ada orang kata, ustaz, sama je ustaz, semayang kat masjid, semayang kat rumah. Sama je ustaz, janji semayang katanya kan. Tak, mana boleh sama. Semayang di rumah ni, dekat sebulan dah kita semayang di rumah kan, dengan semayang di masjid, mana sama tuan? Tak sama. Khusyuknya tak sama, pahalanya tak sama kan. Masjid ni dia ada pahala i'tikaf, di rumah tak ada tak. Jadi tak sama. Jadi kita jangan menyamakan benda yang memang jelas tidak sama kan. Sebab Allah kata orang beriman, orang fasik tak sama. Apa makna fasik? Fasik ni orang yang sentiasa mengekalkan diri dengan dosa. Orang yang sentiasa mengekalkan diri dengan dosa, itu nama dia orang fasik. Kerja dia hari-hari dengan dosa ni, dia tak lekang. Dia buat je dosa dah. Semayang kadang semayang juga, tapi dosa jalan, sama naik. Jadi kita ni kena ingat, bila Allah sebut begitu, maknanya mesti ada beza kan, mesti ada perbezaan antara kita orang beriman dengan orang tak beriman, dengan orang yang kafir, dengan orang yang pelaku maksiat. Sebab itu takkan sama. Jangan kita kata sama pula kan. Jangan. Benda memang jauh beza, langit bumi lah kita kata. Jadi sebab itu bila Allah declare macam tu, ceritanya Allah sebut tak akan sama orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Kan? Orang beriman dengan orang yang tak beriman, orang yang fasik, orang yang buat dosa, dosa dan pahala tu sendiri dia takkan sama. Jadi apa tugas kita, sahabat sekalian, tuan-tuan, asatizah yang menyinggah di sini dalam live saya pada pagi ini, tugas kita mempersiapkan diri dengan bekalan-bekalan yang terbaik supaya kita tidak akan menyesal di kemudian hari. Ini ayat yang selalu saya sebut. Waalaikumsalam Mustafa Kamal. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Jadi sahabat sekalian, ini yang selalu saya sebut. Biar kita menyesal, biar kita menangis, biar kita merintih, biar kita nak meraung ke atas dunia, tak apa. Sebab kita tak nak meraung-raung di akhirat. Sebab meraung di akhirat ni sahabat sekalian, tak ada apa untung. Tak ada apa. Biar kita nak menyesal sekarang. Menyesal ni sekarang. Nak boleh buat U-turn, nak boleh patah balik, nak bertaubat, sekaranglah masanya. Yakni sebelum kematian itu datang. Dan kita kena ingat bila bercakap bersembang-sembang soal mati ni, dia boleh datang bila-bila masa. Saya selalu sebut dalam mana-mana kuliah saya kan, kita ni beruntung sebab masih hidup. Kita beruntung sebab belum mati. Bila hidup, kita boleh bergerak, kita boleh bernafas, kita boleh melihat, kita boleh mendengar, kita boleh lagi bernyawa, boleh lagi makan minum, mengecapi nikmat Allah.
Allahu Akbar, syukur sangat-sangat. Berbanding orang yang dah mati ni, sahabat sekalian, ulama kata kebanyakan mereka yang dah mati ni, dia hanya menunggu saja. Mungkin daripada anak-anak cucu dia, mungkin daripada suami atau isterinya, mungkin daripada siapa-siapa untuk mengirimkan ganjaran-ganjaran pahala buat mereka. Sebab mereka dah duduk di alam barzah ni, tak boleh buat apa dah. Kan? Dah mati masuk kubur, tak boleh dah dengar kuliah. Tak ada dah cerita forum perdana, tak ada dah cerita nak mengaji Quran, tak ada dah ceritanya nak menadah kitab, nak dengar tafsir ke, tak ada. Habis dah. Mati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tutup fail, tutup buku, tutup kitab, habis. Na'udzubillah. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, inilah yang selalu sangat kita wawarkan, yang kita kongsikan, yang kita bincang-bincangkan, yang kita sebut selalu. Tolonglah, buatlah walaupun kita kata sedikit, kan? Walaupun sikit lah, sikit. Baca Quran sikit, semayang sunat, kan? Puasa sunat. Ni nak puasa Ramadan lah, kan? Kita rehat-rehat lah dulu, nanti kita tunggu Ramadan baru kita puasa balik. Sedekah jariah walaupun sikit-sikit, tapi kita kalau boleh buat secara, orang panggil, berterusan, walaupun sikit dah. Itu yang sangat digemari Allah, amalan yang sedikit tetapi berkekalan, berterusan, berpanjangan. Sebab Allah kata orang beriman dengan orang fasik tak akan sama. Tak akan sama. Dan kita jangan buat satu ayat yang merosakkan perjalanan hidup manusia yang lain. Contoh apa? Contoh orang kata, ustaz, saya walaupun tak pakai tudung tapi hati baik. Nampak? Nampak tak ayat dia tu? Mana pula tak pakai tudung hati baik tak? Tak pakai tudung tu dosa, hati tu hati. Mana boleh kita sandarkan satu kerja maksiat dengan hati yang kononnya baik? Mana boleh? Tak pakai tudung tu satu dosa, bab hati tu hati. Jangan kita kata, oh saya walaupun nampak free hair macam ni ustaz, tapi hati baik ustaz, kata. Kita dengar pun seram sejuk tak? Mana maunya begitu, kan? Jadi itu kena faham. Itu kadang-kadang reason atau alasan yang manusia buat untuk menghalalkan satu benda yang tidak betul. Dia nak menghalalkan dia tak pakai tudung tu, dia katalah begitu, kan? Dia cover line begitu. Itu tak kenalah. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, apa lagi Allah sebut? Baik, kemudian ayat 18 sudah 19. Ayat yang ke-19 Allah kata, ammal ladzina amanu wa amilus solihat falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman itu. Tadi kan Allah kata orang fasik, orang beriman tak sama. Tak sama masa hidupnya dan tak sama dalam kubur besok, juga tak sama di akhirat. Jangan main-main. Tak sama atas dunia satu, tak sama dari sudut pembalasan satu, tak sama dalam alam barzah, dan tak sama tempat pembalasan. Tak sama tempat pembalasan. Baik, sahabat yang dirahmati Allah, Allah sebut ayat 19 surah As-Sajdah. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Biasa dengar kan? Amanu wa amilus solihat. Beriman dan beramal soleh.
Allah selalu mengkembarkan dua kalimah ini. Kita baca Quran, kita akan dengar amanu wa amilus solihat. Amanu wa amilus solihat. Selalu kita dengar. Jarang amanu saja, tidak diiring dengan wa amilus solihat. Atau wa amilus solihat tapi tak ada amanu. Jarang. Selalunya Allah kembarkan amanu wa amilus solihat. Terima kasih Izzat Kelang. Kolang mana pula ni Izzat? Kau cakap Minang ke apa ni? Kelang. Nur Asbahlela. InsyaAllah, amin. Abang Zul Karnain, clear Hulu Langat. Tempat Abang Zul kena PKPD ke? Tak boleh keluar. Sungai Lui kan? Tempat Abang Zul kena sekali tak? Azhar Ibrahim, Taman Sendayan, indah, Seremban, jelas ke udara. Jelas ke udara. Teringin juga nak pergi Masjid Sendayan tu. Kata cantik kan, besar, mahal, indah. InsyaAllah ada rezeki nanti lepas PKP kan, lepas raya dah, insyaAllah. Baik, terima kasih komen-komen. Jadi ingat, bila kita mengaku kita ada iman, dia mesti diiring dengan wa amilus solihat. Dipanggil amal-amal yang soleh. Dia tak boleh beriman saja lepas tu tidak beramal. Tak jadi. Dia mesti ada iman diiring dengan apa kita panggil amal-amal yang soleh. Jadi amal soleh ni saya tak payah ulah lah kan, sebab semua sahabat pun tahu dah, hari-hari mengaji kan, tahu dah amal soleh ni amal baik yang kita kena buat. Kemudian Allah sebut, maka mereka akan mendapat jannatul ma'wa. Salah satu nama syurga yang dipanggil jannatul ma'wa, syurga al-ma'wa. Itu nama syurga lah, jannatul ma'wa, iaitu nuzulam bima kanu ya'malun, sebagai pahala terhadap apa yang mereka telah kerjakan. Hadiah syurga tu adalah pahala atas apa yang telah mereka kerjakan. Hasnah Musa, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Zul, itu Batu 21 Sungai Lui, atas lagi tempat saya. Sungai Lui tu dekat Ustaz punya tanah kot, tapi tak sampai Batu 21 lah. Ustaz punya batu berapa entah, 13 kot kan, kat lepas pekan apa tu, pekan tak apa nama, tak ingat. Mustafa Kamal, sama-sama Fauziah, alhamdulillah. Okey, jadi ingat, balasan orang beriman dan beramal soleh ialah syurga al-ma'wa. Mungkin ini saja saya buat andaian sikit lah. Mungkin bagi setengah manusia dia kata macam ni, dia kata, Ustaz, saya okey je Ustaz kan, asal masuk syurga pun okey dah. Kita ni jenis gitulah tak, jenis merendah diri kan. Latifah Ajil, jelas jauh no, Terengganu Ajil. Baik, kita merendah diri tak? Okey lah Ustaz, janji syurga, jangan masuk neraka sudah kan. Betul, pada dasarnya ungkapan tu okey lah tak? Ungkapan tu okey. Hamdan Ramli, Sungai Siput, clear. Sungai Siput dekat dengan kampung saya. Kampung saya nak beritahu lah, boleh lah tak, tapi jangan bising-bising.
Cakap slow, Tanjung Rambutan. Tanjung Rambutan. Hari ni sepupu saya tak masuk ni, Abang Gok tak masuk, orang Tanjung Rambutan kan. Tanjung Rambutan dekat dengan Cemor tu kan. Lepas tu baru Sungai Siput tak. Alright, clear. Baik, bila kita cakap macam tu kan, kita kata okey lah Ustaz kan, janji syurga sudah, asal tak masuk neraka kan, okey lah, itu statement tu betul. Tapi kalau kita tengok satu hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Nabi kata ahli neraka bila masuk neraka mereka menyesal, dan Nabi kata ahli syurga bila masuk syurga pun menyesal. Lalu sahabat dia dengar hadis ni, dia pun rasa macam pelik juga ni kan. Dia kata, wahai Rasulullah, ialah kalau ahli neraka masuk neraka tu menyesal, mungkin kami tahu sebab apa dia menyesal kan. Sebab dosa dia, sebab dia kena azab, sebab dia kena rebus, sebab dia kena panggang, sebab dia kena salai, dia kena hempuk dengan malaikat kan. Ni nampak ni buku yang saya pegang ni. Ni kan. Ni. Ni. Tajuk dia Malaikat Malik Penjaga Neraka. Yang awak main ni. Malaikat Malik ni ketua penjaga api neraka. Kan? Jadi bila sahabat tanya, wahai Rasulullah, Asmawiyah, Langkawi, clear. Wah, Langkawi tang mana? Ustaz punya isteri pun orang Langkawi mah. Langkawi tang mana tu? Kuala apa? Kuala Melaka. Ataupun pada Maksirat, Ayat Angat. Ataupun mana lagi? Telaga 7. Cenang. Kan? Apa tu? Kuala Triang. Banyak Langkawi tu. Tang mana Langkawi tu? Oh, Kak Zah, Tanjung Rambutan tak jauh. Yop. Yop ni orang kuat Perak ni, penyokong Perak, selalu dalam stadium. Yop itulah, dah tak boleh pergi stadium dah Yop. Buat tenang dulu Yop, lepas raya nanti kita pergi. Oh, Kak Zah dekat dah dengan Tanjung Rambutan tu. Taman Bertuah. Nantilah kalau ada rezeki saya ceramah di Ipoh, nanti kita boleh ziarah Kak Zah ni, Taman Bertuah, insya-Allah. Asia, Singapore clear. Singapore, adik ipar saya pun ada menikah dengan orang Singapore kak. Singapore di mana tu? Tampines ke di mana? Kan. Okey, apa pun terima kasih semua yang komen-komen, yang share location masing-masing lah. Sajalah kita baca seronok kan. Sambil-sambil dengar-dengar kuliah tu. Sebab saya ialah sebab musim-musim PKP ni kan, kena kurung ni. Dia ginilah kuliahnya, santai-santai je kan. Kalau kuliah biasa di surau masjid buat live macam ni, saya tak boleh nak baca komen-komen sahabat kan. Nanti orang depan saya, jamaah surau masjid, kata apa ustaz ni nak ceramah ke nak baca-baca mesej kan. Tapi ni dah kuliah santai di rumah, bolehlah kita raikan, kita baca-baca komen-komen kan. Kadang penat kawan-kawan kita komen, ustaz tak baca pula kan. Baik, balik cerita tadi. Terima kasih ya, daripada Langkawi sampailah Singapura. Terima kasih banyak. Baik, apa tadi? Sahabat tanya, wahai Rasulullah, kalau ahli neraka tu menyesal, yang tu kami tahulah pasal apa dia menyesal kan. Kami boleh agak lah pasal dosa dia, pasal dia kena seksa, menyesal lah masuk neraka lah. Tapi bila kamu kata ahli syurga pun menyesal, yang ni macam confuse lah pula. Sahabat tanya Nabi kan, pasal apa ahli syurga dah masuk syurga ni, dengan nikmat, dengan buah-buahan, dengan bidadari 70 orang paling sikit tak, keliling dia ada, pelayan syurga, kanak-kanak lagi.
komplit dengan istana, dengan cuaca yang cantik, tak ada panas, tak ada sejuk, macam-macam lah syurga tu. Tiba-tiba masuk syurga pun menyesal. Sahabat tanya, pasal apa wahai Rasulullah ahli syurga masuk syurga menyesal? Kan, kalau kita pun memikir juga, pelik ahli syurga ni, dah masuk syurga pun menyesal kan. Pasal apa dia menyesal, sahabat sekalian? Nabi jawab, sebab kalau dia tahulah macam tu punya nikmat syurga, nescaya mereka akan pulun dengan lebih lagi ibadah di dunia dulu. Baru mereka tahu, kalau macam ni lah syurga, ini baru syurga nombor 7 ni aku masuk, yang paling last sekali level dia. Kalaulah aku masuk, kalau aku tahulah macam ni punya dahsyat syurga, aku pulun syurga nombor 1, Jannatul Firdaus. Aku pulun atas dunia ni. Tu Nabi sebut. Kan? Nanti kita jawab pula, alah ustaz, syurga nombor 1 ke syurga nombor 7 ke, janji syurga ustaz sama je. Orang Perak kata serupai je ustaz, kan? Serupai je katanya. Jadi orang-orang Ani Husna, teringat masa di Masjid Kampung Nahoda. Ani Husna duduk mana? Nahoda. Memang ustaz tiap bulan mengajar Masjid Nahoda, lama dah. Kampung Nahoda Batu Kih. Baik, ada orang kata serupai je ustaz, kan? Syurga mana-mana pun sama je katanya. Mana maunya sama tuan. Nikmat memang syurga tu sama, bidadarinya sama, buah-buahannya sama, tapi nikmat tak sama. Ibarat macam ni lah, kereta BMW 7 Series dengan Myvi, kan? Orang kata sama Ustaz, kereta juga. Memang sama kereta, tapi nikmat kan? Bawa BMW 7 Series dengan bawa Myvi, minta maaf lah, ni contoh dah, jangan terasa hati pula pemilik Myvi, kan? Ni contoh, kan? Saya tak pernah bawa lagi 7 Series. 5 Series pernah bawa lah, kereta anak murid, bukan kereta saya, kan? Memang sedap lah, tekan minyak 16, 18 pun tak berasa apa dah, terbalik pun berasa kan? Kereta mahal Myvi kita bawa 120 pun rasa nak tercabut kopiah dah, rasa melayang. Tak sama nikmat. Syurga pun macam tu. Betul, dua-dua syurga, tapi nikmat tak sama. Sebab itu Allah kata, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kami berikan mereka jannatul ma'wa, syurga sebagai tempat kediaman mereka, nuzulam bima kanu ya'malun, sebagai balasan. Apa tu? Betul ke ayat tu? Betul. Sebagai hadiah atau balasan apa yang kita dah buat di dunia dahulu. Jangan main-main, kan? Sebab itu sahabat sekalian rahimakumullah, ialah perkara ni sangat penting untuk kita persiapkan diri kita, supaya apa yang kita buat hari ni tidak akan ialah orang kata takkan rugi dah, tidak akan menyesal, sebab kita tak nak apa yang kita buat ni adalah benda-benda yang merugikan kita di akhirat nanti. Na'udzubillah, ya, na'udzubillah. Jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya sebenarnya hari ini tak adalah nak memanjangkan perbicaraan kita, sebab ayat yang berikut tu dia dah tembak ke ayat neraka orang yang fasik, kan? Itu saya rasa yang itu insya-Allah kita akan bincang besok. Boleh no? Kita santai-santai, relax-relax.
Ada masa 1 jam kita kuliah kan, ada masa pendek sikit 45 minit. Dia sebenarnya pendek tu bukan sebab apa tau, ada rahsia nak beritahu ni. Kejap lagi saya beritahu. Baik, kesimpulan akhir. Kesimpulan akhirnya ialah pertama sekali, sahabat sekalian, langkapi jumpa saya di PWTC. PWTC ni program apa ni? Okey. Ingat program penyatuan ummah PAS dengan UMNO ya. Ke pesta buku ke apa? PWTC pun banyak event tu kan. Alright. Okey. Apa tu kesimpulan akhir? Pertama sekali, sahabat sekalian, kita kena ingat, bila kita jadi orang baik di atas dunia, kita akan beruntung. Ya, kita akan jadi orang yang beruntung, orang yang orang yang selamat, orang yang beruntung, orang yang tidak akan rugilah. Ya, jadi tugas kita letakkan diri sebagai orang beriman, sebagai orang-orang yang soleh, supaya apa yang kita buat ini ada ganjaran yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita lah, insya-Allah. Dan yang kedua, teruskan mengisi kekosongan masa yang ada untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita merapatkan lagi ukhuwah sesama kita dengan ahli keluarga kita, ya, dengan anak, dengan isteri, dengan suami. Sebab ini masa yang sangat terbaik yang Allah hadiahkan kepada kita, insya-Allah. Okey, firstly, terima kasih banyak pada semua yang menonton live pada pagi ini, daripada Langkawi sampailah Singapura, sampailah ke Labuan tadi, Syazwan, sampailah Sabah, Sarawak, Indonesia, mungkin Medan kalau ada, siapa, tak ingat nama dah kan. Jadi terima kasih banyak semua yang menonton live pada pagi ini. Yang kedua, seperti biasa, nombor akaun AK Fastaqim Global Maybank, ya, tuan-tuan, ibu-ibu bolehlah infak untuk kerja-kerja dakwah. Akaun tu bukan akaun saya, ya. Akaun tu akaun audio kuliah tu, bukan saya punya akaun. Jadi duit tu kita akan guna untuk kelangsungan kuliah-kuliah live, sumbangan pada ustaz-ustaz juga sebahagiannya. Yang baru ni kita bagi kepada mangsa ribut di SIK Kedah. Alhamdulillah, itu bukan duit kami pun, itu duit tuan-tuan, ibu-ibu yang menyumbang di situlah. Terima kasih banyak. Dan yang ketiga, selepas habis saya tamatkan ni, ibu-ibu boleh terus kona lipat pula, pergi pada Facebook Ustazah Asma Harun. Boleh kona lipat terus, kan? Boleh kona lipat terus Ustazah Asma Harun, sebab sekarang ni dia tengah live dengan siapa nama awak ni? Mira Firza. Diam no? Mira Firza. Jadi boleh kona situ lah, kan? Sambung ilmu kat situ pula. Saya tengok situ dah 7.1k lah. Dah 40 minit lah berlangsung. Okey. So terima kasih sekali lagi Ahmad Tarmimi, Tajardin, Muhammad Kaus, Azami Abu Bakar, alhamdulillah, Mustafa Kamal, Rohani Yahya Tumpat. Oh, jauh, Tumpat Kelantan. Alright, orang Kelantan, apa khabar semua? Sehat-sehat lah. Sehat-sehat belaka deh, adik kakak. Baik, terima kasih. Kita jumpa besok, sambung ayat berikutnya lah, insya-Allah. Cerita pasal orang fasik masuk neraka. Kita akan cerita juga siksaan neraka nanti, sikit bagi menggerunkan hati-hati kita, insya-Allah. Sekali lagi terima kasih pada semua. Saya menghargai kesetiaan tuan-tuan, ibu-ibu.
selalu bersama saya dalam live. Dan jangan lupa like page saya, Ustaz Rahim Nasir, Facebook Ustaz Rahim Nasir. Dan kalau Instagram Rahim Nasir 74. 74 betul lah, tahun lahir saya 74. Terima kasih sekali lagi. Langkapi sejahtera Kak Faridah Yusof. Terima kasih, saya sangat menghargai. InsyaAllah kita jumpa bukra besok dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina شقيا ولا محروما ولا مترودا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا يا أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.